من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Sekali lagi pada pagi yang penuh barakah ini dapatlah kita sama-sama menunaikan solat subuh secara berjemaah. Dan kita dapat meneruskan kuliah subuh kita setiap hari Ahad. Dan Alhamdulillah pada hari ini setelah kita menamatkan satu kitab, iaitu kitab 40 hadis min akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu 40 hadis daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah pun kita khatamkan pada minggu lepas. Maka pada pagi ini kita masuk kitab yang baru, iaitu kitab yang kelima. Di masjid kita ni lah. Kalau ingat dulu, yang pertama dulu kitab Munyatul Musalli. Kemudian kita habis kitab Matan Arba'in Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian kita habiskan kitab Adab-adab Imam dan Makmum yang ketiga. Yang keempatnya, iaitu yang khatam pada minggu lepas, 40 hadis daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kitab yang kelima. InsyaAllah pada kitab yang kelima ni kita cuba akan bawa di antara kitab-kitab yang masyhur juga, iaitu kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di masjid kita pun ada kitab tu, kalau tuan-tuan perasan. Ni ada sini ni, Riyadhus Salihin. Cuma terbitan ni, kitab Riyadhus Salihin ni banyak daripada syarikat-syarikat terbitan buku yang menerbitkan buku. Cuma saya bawa kitab Riyadhus Salihin ini yang diterbitkan oleh JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kalau kita melihat kitab-kitab yang ada, dia mukhtasar. Mukhtasar ni ringkasan daripada kitab Riyadhus Salihin. Kadang dia bawa matan hadis dan terjemahan sahaja. Tapi terbitan JAKIM ni, dia ada 3 jilid. Dia ada 3 jilid. 3 jilid dan lengkap dengan syarahnya sekali.
dan juga lengkap dengan faedah-faedahnya sekali. Saya ingat lagi masa kami di Pejabat Mufti, menjadi amalan setiap kali lepas solat Zuhur kita akan membacakan kitab Riyadhus Shalihin ini dan istiqamah selepas Zuhur tu membaca dalam satu hadis yang ada pada kitab ini. Alhamdulillah 3 jilid tu khatam. Itu semasa pejabat di Wisma Muiz. Sekarang pejabat baru ni, tambahan pula dengan pandemik ni, ada juga baca, tapi sudah tidak, kata kita berjemaah di surau, maka tak dapat dilaksanakanlah. Jadi insya-Allah kita akan melihat kitab Riyadhus Shalihin ini. Cuma inilah kitab yang paling tebal rasanya, iaitu 3 jilid. Kalau kitab Munyatul Musalli, dia tidaklah setebal itu. Dan setiap jilid ini tebal, satu jilid tebalnya 300 muka surat lebih, satu jilid. Kalau kali dengan 3 jilid, hampir 1.000 juga itu. Bila mau habis, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, ada rezeki kita dapatlah habiskan, insya-Allah. Antara dua ajalah, siapa yang pergi dahulu. Yang pengkuliah pergi dulu kah, yang jemaah pergi dulu? Kalau pengkuliah pergi dulu, mungkin tuan-tuan boleh mengganti kan, boleh ganti, mungkin ganti ada ustaz-ustaz mana boleh teruskan dan sebagainya. Jadi insya-Allah, bagi memberkati kita membaca dalam kitab ini, kita bacalah muqaddimah ataupun pendahuluan, bagaimana pengarang menyatakan di dalam pendahuluan ini beberapa hal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kitab Riyadhus Shalihin ini di antara karya ataupun karangan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kalau tuan-tuan masih ingat apakah penuh nama Imam Nawawi ini? Nama penuhnya Al-Imamul Hafiz Syekhul Islam Al-Imamul Allamah. Ini gelaran lah kan? Ini bagi orang alim gelarannya begini. Kalau barangkali kita gelaran-gelaran yang lain, dia ada gelaran. Ada gelaran Datuk, Tan Sri, Datuk Sri, Tun, begitu kan. Tapi bagi orang alim, dia ada gelarannya tertentu. Antaranya dipanggil sebagai Al-Imamul Hafiz Syekhul Islam Al-Imamul Allamah. Itu kira gelaran yang tinggi itu kan. Yahya Muhyiddin, namanya Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarfun bin Mari bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Tu dia sampai datuk-datuk dia. Bukan datuk dia juga, tu tok nenek dia. Kan? Itu orang Arab tu biasanya begitu. Dia biasanya begitu. Kita biasalah nama kita Muhammad Jumat bin Abdul Razak bin Haji Saliun apa? Dah tahu lah. Sampai situ saja. Tapi orang Arab ni keturunan ni dia silsilah ni dia cukup dia jaga. Itulah tuan-tuan, kalau ada yang keturunan Sayyid, keturunan Habib, keturunan Syarif, yang memang jalur mereka ini adalah jalur keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada datang cabang daripada Hasan ataupun Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Begitu. Itu keturunan tu. Kadang orang jaga ni. Kan? Kadang orang jaga. Dan nasab ni, keturunan ni memang ada satu badan. Kalau di Indonesia ni dipanggil Alawiyah. Orang yang menjaga nasab-nasab ni. Sebab ada juga orang yang mengaku Habib.
yang mengaku Syarif, yang mengaku Said. Kan? Ada yang mengaku ni. Di Sabah ni pun banyak juga mengaku Said. Oh, Said dia kata dari keturunan cucu Rasulullah. Tu dia mengaku tuan-tuan. Siap lagi bawa ajaran sesat. Bila kita tengok jalurnya, betulkah Said ni? Rupa-rupanya keturunan India. Rupanya datang daripada India. Kan? Jadi dijaga ni. Nasab ni cukup dijaga. Kalau di Malaysia saya tak pasti ada satu badan, ada satu yang macam NGO yang jaga nasab ni. Mana yang mengkaji nasab ni dan boleh detek, boleh tahu kau ni betulkah daripada keturunan Habib ataupun sekadar Habib Jewels. Habib jangan jual apa? Jual emas. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, jadi begitu nama Imam An-Nawawi, masyhurnya dipanggil sebagai Imam An-Nawawi. Mahyuddin Abu Zakaria Yahya, itu nama dia, bin Syarful Nawawi. Jadi mana tuan-tuan dikenali sebagai Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Rasanya dalam pengenalan Imam Nawawi ini, kita pun telah baca semasa kita membahaskan kitab 40 hadis Matan Arba'in. Tu kita pun telah pun sudah. Saya tak mengulang hal tu. Cuma di antara yang disebut kitab Riyadhus Shalihin ini, iaitu di antara 18 kitab beliau yang beliau hasilkan. Masya Allah kan? 18 kitab yang telah beliau hasilkan, dan kitab Riyadhus Shalihin antaranya, dan juga kitab Matan Arba'in hadis 40 itu di antara karya beliau. Masya Allah, itulah ulama-ulama ni kan begitulah. Orang ni, orang kata pahala mereka ni terus berjalan sehinggalah di akhir zaman. Macam inilah peninggalan para ulama ni, sampai kita dapat merasai nikmatnya, membaca kitab-kitabnya dan mengambil manfaatnya. Oh, kata orang dalam kubur sekarang ni, Masya Allah, tabarakallah, itulah bekalan kan, bekalan ilmu nafi'un, ilmu yang bermanfaat. Ada juga kitab karangan beliau yang tidak sempat untuk diselesaikan. Ini lebih kurang ada 5 buah kitab. Syarhul Muhadzab, At-Tahqiqul lil Muhadzab, atau banyak lagi, ada 5 lah yang tak sempat dihabiskan ataupun tak sempat diselesaikan di dalam masa hidup dia. Namun dalam kita membahaskan kitab-kitab Imam Nawawi ini pun cukup banyak sudah. Kitab Riyadhus Shalihin sahaja pun cukup banyak. Dalam muqaddimah beliau memulakan dengan tahmid, dengan selawat, dengan syahadah. Kemudian dimulakan dengan amma ba'd, kata beliau, dan memetik satu ayat daripada suratul Dzariyat. 2 ayat, ayat 56 dan 57. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Aku tidak menghendaki daripada mereka rezeki dan tidak menghendaki mereka memberi makan kepada aku. Ini tuan-tuan, kita kena fahami sungguh-sungguh ayat ni. Ayat ni jelas tujuan penciptaan kita. Dan tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita ni tuan-tuan, tak perlu pun balasan kita. Memadai kita sebagai manusia yang Allah Ta'ala ciptakan ini, tanggungjawab kita yang besar, apa dia? Illa liya'budun, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ataupun dalam bahasa lain, jadi hamba sebenar-benarnya kepada Allah. Itu je tujuan hidup kita. Kan? Kita umat Islam, dalam akidah kita, hidup dunia ni bukan hidup segala-galanya. Tidak.
Maknanya kalau hidup dunia ni cukup setakat itu. Tidak. Kehidupan yang hakiki, yang kekal, iaitu di sana, akhirat nanti. Itu kehidupan yang hakiki. Kita hidup dunia ni hanya persinggahan sahaja. Allah Ta'ala ciptakan duduk dalam rahim ibu, kemudian keluar, hidup dalam tempoh masa tertentu, ada keluar sekejap-sekejap, mati. Alhamdulillah setakat ni sampai umur 40, syukur. Sampai umur 50, syukur. Sampai umur 60, syukur. Tapi nak hidup selama-lamanya? Tidak, mati juga. Kita meneruskan perjalanan masuk alam baqa pula, kan? Kemudiannya seterusnya, maknanya kita ni dalam perjalanan. Ni Imam Nawawi rahimahullah taala nak menegaskan dan bagaimana dia menghimpunkan hadis-hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin ni supaya kita ada panduan jalan menuju di akhirat kelak. Itu tujuan dia ni. Panjang lagi dah cerita ni dia kata. Sebab Imam Nawawi nak menekankan ayat ni. Satu, dia nak tekankan bahawa tujuan hidup kita ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Allah tekankan lagi. Allah Ta'ala sebut apa? Aku tidak berkehendak kepada kamu rezeki. Maknanya Allah lah yang bagi rezeki kepada kita. Bukan kita yang bagi rezeki kepada orang lain, apatah lagi nak kata bagi kepada Allah. Tak. Itu kena yakin ni. Tapi kadang-kadang rezeki inilah kita diuji kan. Inilah paling besar diuji. Tidaklah keluar pagi, balik malam, kadang-kadang lupa semayang, kadang langsung nak semayang pun ada. Kenapa? Sibuk cari rezeki. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala tidak menghendaki rezeki pun daripada kamu. Maknanya Allah Ta'ala lah yang bagi rezeki. Nahnu narzuquk, kata Allah Ta'ala. Kamilah yang akan berikan rezeki pada kamu. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa? Dan tidak menghendaki mereka memberi makan kepada kamu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lalu Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab ataupun di dalam muqaddimah kitab ini membawakan satu ayat dari surah Yunus. Allah Ta'ala berfirman, inna mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idha akhadatil ardu zukhrufuha وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Yang bermaksud sesungguhnya bandingan kehidupan dunia. Tengok, ayat ni menceritakan tentang bagaimana bandingan kita hidup di dunia ni. Sesungguhnya bandingan kehidupan dunia hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya tanaman-tanaman di bumi dari jenis-jenis yang dimakan oleh manusia, dan binatang bercampur aduk dan berpaut-pautan, pokok-pokok dan pohon-pohonnya. Bila Allah telah turunkan hujan, dengan asbab hujan itu saja Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan makhluk yang lain turut menikmati. Hujan saja bahkan. Kita pun risau juga kalau lama dah hujan, susah kita. Kita di rumah kita, kalau elektrik tiada, dengan air tiada, mana lagi teruk? Elektrik tiada dapat kan? Ada power bank, ada simpan lagi power bank. Tapi kalau hujan ataupun air tiada, sengsara kan? Sengsara. Tengok, dengan sebab saja Allah Ta'ala turunkan hujan, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, dan dinikmati air hujan itu oleh makhluk-makhluk yang ada.
Allah Ta'ala sebut umpamanya kamu ni, dia kata ibarat air hujan, air yang turun daripada langit, itu air hujan. Dengan sebab air itu, hingga apabila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahan dan berhias-hias, yaitu dengan bunga-bungaan yang berwarna-warni, dan penduduknya menyangka bahawa mereka dapat berbagai-bagai tanaman serta menguasainya, iaitu mengambil hasilnya, datanglah perintah kami menimpakannya dengan bencana pada waktu malam atau pada siang hari, lalu kami jadikan air hancur lebur. Jadikan ia hancur lebur, seolah-olah ia tidak ada sebelum itu. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu berfikir dan mengambil iktibar daripadanya. Surah Yunus ayat 24. Tengok, umpama kita hidup ni, kata Allah Ta'ala turunkan hujan. Allah Ta'ala turunkan hujan, maka tumbuh segala-galanya. Nikmat, rasa nikmat apa semua. Pada satu ketika maka datang pop satu bencana sehingga melenyapkan segala-gala yang ada. Umpama macam dia kembali pada semula, macam yang tadi tiada air hujan, tiba-tiba turun, dia kembali begitu. Begitulah hidup kita. Kita Allah Ta'ala lahirkan dalam tempoh satu kehidupan, daripada kata kecil naik membesar sampai dewasa, kahwin, lepas kahwin dapat anak, lepas dapat anak, prosesnya begitu juga. Anak yang lahir pun prosesnya begitu juga. Ini disebut sunnatullah. Tiada, sama aja, proses dia sama. Akhir sekali dia akan mati. Begitulah dunia pun sama juga. Itu kehidupan dunia pun sama juga. Sebelum ini tiada, lalu Allah Ta'ala akan adakan. Kemudian dalam satu tempoh masa Allah Ta'ala akan hancurkan dunia ataupun bumi ini, hancurkan segala-galanya. Itu disebut yaumul qiyamah. Kan? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala menegaskan dalam mukaddimahnya ini, nak nyatakan bahawa nak menerangkan kepada kita ni, hidup ni mesti ada tujuan. Hidup ni mesti ada tujuan. Tuan-tuan, apa yang kita kejar dalam hidup ni? Kau kejar kekayaan, tak bawa mati kekayaan ni. Cuma bagaimana kekayaan yang ada untuk hasilnya itu kita tuai di akhirat. Kan? Kita hidup rasa, ya aku tak kaya lah, aku jadi miskin. Kalau kau mampu untuk bersabar, miskinmu ketika mana kamu hidup, sudah pasti Allah Ta'ala sediakan syurga untuk kamu. Hari ini ramai orang yang kaya, tapi kaya yang kedekut, rugilah. Mana kau sudah Allah Ta'ala berikan nikmat, tetapi kau tidak gunakan kekayaanmu itu untuk buat apa? Persediaan untuk akhirat. Yang lagi dahsyat, orang miskin. Sudahlah miskin di dunia, kan? Tak mau pula mengabdikan diri kepada Allah masa hidup ni. Susah dunia, akhirat pun lagi susah. Itu lagi rugi. Itulah tuan-tuan, penting kita tahu hidup ni, kan? Maknanya memadailah. Apa yang ada pada kita ni memadai untuk keperluan kita. Jangan kata gelojoh sangat dengan dunia ni. Sebab kita tak bawa mati. Semuanya akan tinggal. Kita kalau ada kekayaan apa semua, besok ni kita akan tinggal. Yang kita bawa, al-maklum, kain putih je. Itu je kita bawa. Kan? Itu pun bukan dibeli. Orang sedekah juga. Kan? Khairat kematian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat-ayat Al-Quran mengenai perkara ini adalah banyak dan benarlah penyair yang berkata. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dia kata apa? Inna lillahi ibadan futana. Ini syair, ada satu syair. Talaqud dunya wa khafu al-fitana. Nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Ja'alul jatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Bermaksud, sesungguhnya bagi Allah terdapat hamba-hamba yang bijak. Ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang bijak ni, cerdik pandai, biasalah.
Allah ciptakan manusia ni berbagai kriteria. Ada yang pandai, ada yang cerdik, ada bodoh pun ada juga kan. Semua mereka menolak dunia dan takut kepada ujian, iaitu takut tidak berjaya dalam ujian. Ada yang menolak dunia kan, mereka ini takut kepada ujian. Takut pada ujian, dan ada juga yang tidak berjaya dalam ujian. Ingat, hidup kita ni penuh dengan fitnah. Apatah lagi yang Nabi gambarkan, kita di akhir zaman ni adalah zaman fitnah. Zaman fitnah menunjukkan kita ni, dunia ni tuan-tuan, kehidupan ni sudah berada di hujung-hujungnya. Hari ini ramai dah kita para alim ulama kita ni menceritakan tentang bagaimana kedahsyatan datangnya hari kiamat. Yang Nabi ceritakan masa dulu ni. Cuma janganlah kita tanya, bila berlakunya kiamat kan, kau alim macam mana pun, kita yang tak tahu. Tak tahu. Nabi pun tak tahu. Wallahu alam jugalah Nabi. Ini kadang-kadang orang bila bertanya bila kiamat, dia kata, kiamat dekat sudah ni. Silap besok dia bilang. Siap pula meramalkan lagi. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Kemudian diteruskan syair ini, mereka melihat kepada dunia dan mereka mengetahui. Tengok, bukan orang tak tahu. Orang bijak pandai ni kan, mereka tahu keadaan dunia ni. Kita tuan-tuan tahu kan? Bukan tak tahu, kita ni lepasnya akan mati kan? Semua orang tahu. Tapi nak menyedari sebenar-benarnya persediaan mati ni, bukan senang. Sebab kita merasa bahawa mati itu lambat lagi. Sedangkan mati ni tuan-tuan bila-bila aja. Kan? Orang sihat mati. Orang sakit pun mati. Itu kalau biasa lazimnya orang sakit ni mati. Orang sihat yang katakan sihat, lambat lagi mati. Jangan. Doktor yang merawat pesakit, dan doktor sudah bagi tahu, kau ni harapan, dia bilang mungkin dalam 3 bulan saja. Doktor cakap cukup 3 bulan, doktor itu mati dulu daripada pesakit dia. Dia mati ni tuan-tuan, nak kisah kepada siapa? Hari ini kita diberitakan dengan, kalau di Facebook tu kan, kawan-kawan kita perginya sekian kan, telah kembali ke rahmatullah sekian. Kenapa kita sebut kembali ke rahmatullah? Sebab ayat yang telah sebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ni lah orang kata yang kita kena tanam, kena faham. Sesungguhnya kita datang daripada Allah, juga kita kembali kepada Allah. Cuba tengok ayat tu sebelum tu lagi. Cerita bab apa? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Cerita bab apa? Cerita bab musibah. Allah datangkan musibah ni pelbagai jenis cara. Ada jenis laparnya, apalagi jenis rasa takutnya. Allah Ta'ala kurangkan samaras, tumbuh-tumbuhan, menurutnya Allah sempitkan rezeki. Ini bentuk-bentuk ujian. Tapi pangkal ayat itu sebut wabasyiris sabirin. Maka berita gembira bagi orang yang sabar. Mana apapun ujian, pokoknya kena sabar. Ini dia punya kaedah. Kan? Bila diuji dengan satu bala. Bala ni tuan-tuan, semua orang tak mau. Kita dengar orang mati, itu ujian. Kita dengar orang sakit, itu ujian. Kita dengar orang miskin yang perlukan bantuan, itu ujian. Kita rasa lapar, tak ada, sempit rezeki kita, itu ujian. Sabar. Sabar. Bila Allah uji betul-betul, kena sabar. Tapi ada satu lagi ujian, yaitu ujian nikmat. Bila Allah Ta'ala uji dengan ujian nikmat, kita kena syukur. Ini kaedah ni.
Kan? Bila Allah Ta'ala uji dengan nikmat, banyak nikmat ni. Nikmat harta, nikmat sehat, nikmat apa. Dari dulu sampai sekarang, tidak ada penyakitnya. Nikmat sehat, kau kena syukur. Buktikan kesyukuranmu dengan mengabdikan diri kepada Allah. Nah begitu, baru ngam. Ini kadang-kadang sudah loh, ya aku alhamdulillah tiada penyakit, dia bilang. Hai syukurlah. Harta pun banyak apa semua, tapi dahi tak pernah sujud kepada Allah Ta'ala. Itu bukan syukur namanya itu. Silap-silap hari bulan macam apa? Apa yang kaya ni? Korun kah? Korun kan? Korun ni tuan-tuan, siapa kaya kita di dunia sekarang ni? Tidak budi menyamai harta korun. Kan? Sampai sekarang dia pun ada harta ini. Dicari apa? Membuat pertandingan mencari harta korun. Kan sekarang ni. Sampai disebut-sebut bahawa harta korun tu banyak harta korun ni. Masya Allah kan. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka syair ini juga menyebut bahawa dunia bukan tempat menetap, iaitu watan, negeri bagi orang yang hidup. Mereka jadikan dunia seolah-olah laut dan mereka menjadikan amalan saleh di dalamnya sebagai kapal. Begitu. Dunia ni laut. Bagi orang soleh ni, bila dia menghadapi laut, ya sudah pastilah laut ni mainan apa? Mainan kapal lah, kan? Bukan kata mainan kereta ke di laut, tidak. Tapi ibarat laut ni dunia. Dan bagaimana dia boleh hidup di atas lautan bila mana dia ada kapal. Begitulah perbandingan orang soleh bila hidup di dunia ni. Ada juga disebut oleh sesetengah ulama kita ataupun hukama, bahwasanya dia kata ibarat orang mukmin ni, dunia ni ibarat penjara dia. Ibarat penjara. Dunia ni ibarat penjara. Sebab kenapa tuan-tuan? Kalau sudah dalam penjara, dah boleh buat apalah. Maknanya bila hidup ni, bukan kau hidup sebebas-bebasnya. Kita sebagai orang Islam ni tuan-tuan, hidup kita tidak boleh semahu-mahunya. Sebab kerana apa? Kita ada syariat. Apa makna syariat? Iaitu peraturan hidup kita. Sebagai orang Islam, kita ada peraturan hidup kita. Bagaimana kita makan, bagaimana kita bermuamalat, bagaimana kita hidup berkeluarga, bagaimana kita hidup bersosial, bagaimana kita mencari rezeki, bagaimana kita berniaga, semua ada garis panduannya. Bagaimana kalau datang musibah, kita menghadapi musibah itu. Bukan dengan cara kita, tapi cara yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Kita ni tuan-tuan follow je ni, follow saja. Begitu. Bagaimana kita datang ke masjid, bagaimana kita masuk tandas, ada semua panduan. Apatah lagi kalau naik atas lagi, bagaimana kita nak memerintah, bagaimana kita menjadi seorang pemerintah, dalam pemerintahan. Itu semua dia ajar dalam Islam. Cuma kita ni ikut-ikut je kan. Ikut-ikut. Masuk tandas, sepatutnya kaki kiri kan, pergi bantai juga kaki kanan. Mau ikut-ikut saja kita ni. Tapi syariat dalam Islam ni cukup lengkap, komplit. Itulah Allah Ta'ala sebut, siapa cari selain daripada Islam, rugi dia. Rugi. Sudah duduk dalam Islam, tak beramal dengan pula apa yang di dalam Islam, lagilah rugi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Maka kata Imam Nawawi, oleh kerana dunia itu seperti yang saya gambarkan, kata Imam Nawawi, dan keadaan kita serta matlamat penciptaan kita seperti yang saya sebut, maka sewajibnya lah ke atas mukallaf membawa dirinya ke jalan golongan pilihan. Kena jaga. Kita dah nampak alamat-alamat ni. Sudah Imam Nawawi sebutkan bagaimana gambaran dunia ni. Maka sewajibnya kita bawa diri kita ni agar termasuk dalam golongan-golongan pilihan dan mengikuti jalan golongan yang berakal dan bermata hati. Bermata hati. Maknanya hidup ni kan ada panduan. Kan? Hidup ini kan ada panduan dan matlamat sudah jelas. Hidup kita kena menuju itu.
bersedia untuk apa yang saya isyaratkan dan menumpukan kepada apa yang saya peringatkan. Jalan paling betul ke arah itu dan laluan paling tepat ialah berpandukan dengan hadis-hadis sahih daripada Nabi kita penghulu orang yang terdahulu dan yang terkemudian, yang paling mulia di kalangan orang yang lepas dan yang akan datang. Salawat, iaitu rahmat Allah dan salamnya ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan apa dia? Dia nak tekankan bila matlamat sudah kita sudah terpampang jelas dan juga digambarkan bagaimana hidup kita ni, maka bagaimana Imam Nawawi dia nak tarik supaya kita ni betul-betul atas landasan menghadapi hidup kita ni sehinggalah kita mati. Itu tujuannya. Jangan kata apa laluan ni dia kata. Dengan kita melihat hadis-hadis sahih. Hadis sahih daripada mana? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah kitab Riyadhus Shalihin ni, Imam Nawawi dia menghimpunkan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudiannya Imam Ibnu Majah dan sebagainya. Semuanya hadis-hadis sahih. Berapa hadis dalamnya? Kalau tidak silap saya dalam lebih kurang 2000 hadis. 2000 lebih hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ni. Subhanallah. Betul juga kan? Bila mau habis wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah kan. Subhanallah. Jadi Imam Nawawi kata lagi, dia datangkan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, berkaitan dengan tolong menolong ke atas ataupun ke arah kebaikan dan juga takwa. Kemudian dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah sentiasa menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Tengok tuan-tuan kan, Imam Nawawi ni, itulah para ulama ni, nampak dia datangkan hadis-hadis sahih, dia himpunkan hadis-hadis sahih untuk apa tuan-tuan? Nak tolong umat. Nak tolong umat supaya kita ni berada dalam kebaikan dan juga takwa. Kemudian disebut pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menolong hambanya selama ia menolong saudaranya, maka Allah Ta'ala sentiasa bersama dia jikalau kita ni menolong hamba Allah Ta'ala. Tengok yang mana? Dalam hadis ni, Imam Nawawi sudah meninggal. Sudah meninggal. Selesai sudah bab dia. Tapi dengan dia menghimpunkan hadis-hadis dalam kitab ni, maknanya kita menikmati. Dia tolong kita tuan-tuan. Melalui kitab ni, dia tolong kita. Fawallah kata Allah Ta'ala. Wallah kata Allah Ta'ala. Allah sentiasa bersama dengan orang sedemikian dan sentiasa menolong hambanya. Dalam perkara takwa dan juga kebaikan. Satu hadis Nabi SAW juga, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Sesiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya ganjaran seperti orang yang melakukannya. Sangat-sangat besar ni hadis ni tuan-tuan. Siapa buat kebaikan lalu orang ikut kebaikan itu, maka Allah Ta'ala akan berikan pahala. Orang tu dapat pahala, pahala orang tu dapat kepada kita. Subhanallah. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, madalla ala khair. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, macam kita lah tuan-tuan kan. Benda ni simple sebenarnya. Zaman kita lagi mudah, senang kan. Ada je poster kuliah-kuliah ke ceramah agama kan, forward. Kalau dalam apa, dalam WhatsApp kita apa dah, broadcast ke apa kan, ada kan, sudah senarai. Sekali ada maklumat apa-apa yang baiklah, jangan cerita-cerita yang samar-samar, cerita-cerita yang 50-50, lalas sekali di bawah copy and paste. Tu janganlah kan. Yang jelas. Ada jumpa contohnya poster ceramah, kuliah-kuliah agama, pop-pop dia pun hantar kepada grup keluarga atau grup kawan-kawan atau, ada ceramah, ada kuliah apa. Walaupun ketika itu orang dapat maklumnya, tapi
Kita sudah menghantar. Itu kebaikan, benar kebaikan. Tetap dinilai oleh Allah Ta'ala. Satu, kesusahan kita nak hantar tu. Yang kedua, makanan ni juga betul, internet kan, gig apa semua tu kan, data-data gig tu apa semua. Kita korbankan tu kebaikan, sudah pasti ada pahala. Kemudian orang nampak, baca pula. Baca, ambil tahu gitu, okey. Baca pula, bagus ni tahu. Ada ceramah, ada kuliah ni. Dia pergi pula. Bayangkan, dia pergi. Asbabnya kita bagi tahu. Kita viralkan benda yang baik ni. Masya Allah, tabarakallah. Bila viral tuan-tuan, dia datang. Setiap langkah dia daripada rumah ke majlis ilmu contohnya, akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Bahkan dinilai sebagai orang yang pergi menuju jihad. Orang yang pergi menuntut ilmu ni. Dia datang ke masjid pula apa semua. Tu nilaian tu, dapat pahala untuk dia. Siapa lagi dapat? Kita pun dapat yang bagi tahu dia tadi ni. Allah. Kan? Kebaikan. Kita pun dapat. Macam kami lah baru-baru ni tuan-tuan. Kita ni, Alhamdulillah, Ma'at Tahfiz Darul Hadis Sabah kita ni, kompleks yang sedang dibuat ni, kita viralkan satu poster. Sebab kita memerlukan 93,000 untuk siapkan shilling, untuk siapkan tiles, untuk siapkan beberapa lagi perkara. Sekarang ni dalam fasa finishing lah. Ini terima kasihlah pada ahli jemaah. Tuan-tuan boleh tengok perkembangan terkini sama ada di Facebook saya sendiri ataupun buka Facebook Darul Hadis Sabah, perkembangan terkini bangunan kita yang tuan-tuan sumbang tu. Saham akhirat yang kompom yang insya-Allah di situ. Baru ni kita viralkan. Kan? Ada seorang hamba Allah Ta'ala, dia hubungi saya. Dia kata, Ustaz, ada hajat ni, menyampaikan hajat abang dia. Menyampaikan hajat abang dia. Abang dia ni, Ustaz, abang dia ni baru pencen. Jadi adalah duit pencennya. Jadi bagaimana dia nak sumbangkan? Saya tengok poster Ustaz yang Ustaz viralkan ni, dia kata, abang saya berminat untuk menyumbang ke sini, menginfak di sini. Saya kata, Alhamdulillah, boleh. Jadi hari Jumaat baru ni, jumpa di site. Sebelum dia datang ni, dia bagi maklumkan pula. Dia kata, kami adik-beradik, dia kata, adik-beradik, sudah pun masing-masing keluarkan infak, wakaf, niat wakaf, untuk siapa? Untuk arwah bapa dia pula. Tengok tuan-tuan, anak yang soleh ni boleh berbakti lagi walaupun ibu bapaknya sudah mati, meninggal. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berinfak, berwakaf. Jadi pergilah hari Jumaat. Saya gambarkan mungkin sikit saja begini kan. Sekali tengok bagi cash 15,000. Pop 15,000, dia kata 10,000 abang dia infak, 5,000 kami pakai adik-beradik bagi niat wakaf untuk bapa dia. Allah. Sebab kenapa? Kita viralkan. Kita nak bagi 15,000 begitu, mana kita mampu? Kan? Mana kita mampu? Saya lah tuan-tuan, tentulah tuan-tuan kan. Kita mampu, tapi bila kita viralkan, kita sebar-sebarkan, lorongkan orang kepada kebaikan, ni Nabi sebut, maka falahu mithlu ajri fa'ilih. Bila dia pahala infak, pahala sedekah, pahala apa, sebabnya kita viralkan benda yang baik, kita juga dapat pahala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Dan inilah tujuan Imam Nawawi. Dia kata bila sudah kata begitu, tujuan matlamat semua tahu bagaimana hidup kita bagaimana, maka dia kata atas dasar tolong menolong, atas dasar nak menunjukkan kepada kebaikan, lalu isi itu pun ada pahala, maka kitab inilah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia menghimpunkan hadis-hadis sahih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain. Mananya yang bertaraf sahih. Maka di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ini terhimpunnya lebih kurang 2,000 lebih hadis-hadis sahih yang membicarakan pelbagai bidang, membicarakan pelbagai bab. Kita akan masuk tuan-tuan, insya-Allah akan datang. Dia akan bermula daripada kitab Ikhlas sehinggalah bab-bab yang lain.
Masya-Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan, apa kata Imam Nawawi yang terakhir? Dia kata, dengan aku berpegang kepada aku berserah dan bersandar, memadailah bagiku Allah dan dialah sebaik-baik wakil tempat berserah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang maha menguasai lagi maha bijaksana. Kemudian dia kata, kalau ada pahala di atas usahanya ini, dia berdoa, dia kata, biarlah, kata siapa-siapa yang baca kitab ni, ni tengok tuan-tuan, kenapa kalau kita baca kitab kita akan mulakan, ini satu doa. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Itu doa. Tuan-tuan kalau mengaji pondok, tok guru kita akan sebut doa ni dulu sebelum baca kitab. Kenapa? Doa kita kepada musannif, kepada pengarang. Dan inilah disebut Imam Nawawi kata, kalaulah kamu, dia kata, menikmati, mengambil manfaat sebahagian daripada kitab ini, kata, doa kepada saya, jangan lupa, kan? Doa kepada dia, kan? Kemudian niatkan juga kepada kedua ibu bapaknya, guru-gurunya, dan semua yang kita sayang, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Begitu. Jadi tuan-tuan bila baca kitab mana-mana pun pakai doa lah. Untungnya kita boleh dapat merasai nikmat baca kitab ni pun. Kenapa? Sebab hasil usaha mereka lah yang menghasilkan kitab ini. Jadi tuan-tuan, itu adalah muqaddimah pengarang, dan insya-Allah mungkin ini sesi pertama lah, bagi muqaddimah dululah kan. Jadi insya-Allah minggu depan kita masuk bab yang pertama, babul ikhlas, iaitu bab ikhlas. Wallahu a'lam. Ada soalan mukaddimah baru kan? Tuan-tuan kalau kata mau beli kitab ni, saya syorkanlah boleh dapat kitab Riyadhus Shalihin ini di kedai Mubarak pun rasanya ada. Jadi bolehlah sambil-sambil kita baca, kita syarah, dan kita boleh tengoklah depan mata kita. Tuan-tuan, walaupun kata tengok kita pun kadang-kadang tengok kitab pun seram sudah kan? Besar. Kita cari keberkatan dalam ilmu, kan? Walaupun barangkali pada hari ini bila kita dengar tidak faham. Tapi percayalah, kita di dalam majlis ilmu ada keberkatannya. Allah datangkan kefahaman bukan terus direct, tidak. Ada orang datang, Allah Taala datangkan kefahaman terus dia faham, kan? Tapi kadang-kadang Allah datangkan kefahaman itu dengan pelbagai cara. Kadang tengah-tengah duduk di rumah, duduk khayal, tengok pokok bunga ke apakah, tiba-tiba dia teringat apa yang dia kuliah tersebut, kuliah pada sekali-sekali dia teringat. Maka ketika itu Allah campakkan kefahaman kepada dia. Jadi maknanya tuan-tuan, tu yang penting jaga keberkatan di dalam kita majlis ilmu dan menuntut ilmu. Wallahu alam, insyaallah kita akan sambung pada minggu hadapan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.